Antara paparan menarik hari ini, Ahli Parlimen Hulu Langat syukur jika dilantik terajui KPDN. Samsuri akan jadi Ketua Pembangkang ganti Hamzah. Muhyiddin dakwa PAS dah rembat ahli UMNO. Lagi pemimpin bersatu mahu UMNO nilai semula kerjasama dengan Pakatan Harapan. Penetapan syarat tertentu masih perlu dibuat dalam mengagihkan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang, khususnya bagi memastikan peruntukan disalur benar-benar dimanfaatkan rakyat, tidak diseleweng dan tidak diguna pakai bagi tujuan dan kepentingan parti politik tertentu. Penganalisis politik berpendapat wakil rakyat pembangkang perlu segera mengadakan perbincangan dengan kerajaan bagi memuktamadkan polemik berkenaan isu agihan peruntukan ini sekaligus menghentikan pelbagai spekulasi dan stigma kononnya kerajaan menekan pembangkang. Ahli Majlis Perpaduan Negara yang juga pengarah politik Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mempunyai prerogatif dalam memutuskan agihannya. Amalan sama dilakukan Perdana Menteri terdahulu. Katanya syarat untuk agihan peruntukan yang ditentukan jika rasional dan praktikal, tidak mengapa supaya dana sampai kepada kumpulan sasar. Lazimnya peruntukan ini di bawah prerogatif Perdana Menteri dan kerajaan memerintah. Demi kelangsungan perkhidmatan dan kemudahan di setiap kawasan, agihan jika sampai adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keselesaan rakyat setempat itu tidak dikompromi. Jadi syarat ini tidak menjadi masalah. Yang perlu dipastikan sistem penyampaian yang baik demi kebahagiaan pengundi di setiap kawasan. Siva Murugan berkata syarat penyaluran yang dibuat kerajaan kini tidak berbeza dengan sebelum ini, khususnya ketika era pentadbiran bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Katanya kerajaan Ismail Sabri menandatangani memorandum bersefahaman MOU untuk membolehkan peruntukan disalur. Jadi apa yang dilakukan kerajaan hari ini tidak berbeza untuk memastikan saluran dibuat telus tersusun tanpa ada kebocoran. Sementara itu, Pensyarakan Politik dan Hubungan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani pula berkata, isu agihan peruntukan tidak menjejaskan kedudukan Anwar atau kerajaannya. Katanya Perdana Menteri dan kerajaan sudah bagi jaminan untuk beri peruntukan dengan syarat perlu ada perbincangan. Ini isu duit rakyat yang dibimbangi boleh disalahguna oleh wakil rakyat. Jika tiada kawalan, jadi perlu letak syarat muhasabah. Misalnya peruntukan perlu diaudit untuk pastikan wang digunakan untuk kebaikan rakyat, bukan kepentingan wakil rakyat. Ahli Jawatankuasa Pusat Amanah Muhammad Sani Hamzan membayangkan bahawa dia bersedia untuk berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup yang baru sekiranya dilantik. Bercakap kepada pemberita, Sani berkata keputusan itu terletak di tangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya amanah telah mengemukakan sekurang-kurangnya 2 calon pengganti untuk jawatan yang ditinggalkan kosong sejak kematian bekas Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub 4 bulan yang lalu. Katanya kita pun tak tahu bila tarikh lantikan, cuma diberitahu dalam masa terdekat. Parti Amanah sudah menghantar nama untuk mengisi jawatan tersebut. Sekarang terpulang kepada Perdana Menteri menentukannya. Setakat ini tidak jelas sama ada parti lain dalam kerajaan juga telah mengemukakan calon untuk pertimbangan Anwar. Sani bagaimanapun tidak mendedahkan nama yang dikemukakan. Katanya cuma saya dengar-dengar macam nama Ahli Parlimen Hulu Langat kuatlah. Kalau PM nanti saya sebagai Menteri KPDN, saya panjatkan kesyukuran kehadirat Allah. Katanya dalam nada berseluruh. Jumaat lalu Anwar membayangkan kemungkinan rombakan kabinet menjelang akhir tahun selain menggantikan jawatan Salahuddin yang kini ditugaskan sementara kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Armiza Muhammad Ali. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar yang menang dalam pilihan raya Kecil Kemaman mungkin boleh dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, PAS dilihat begitu yakin kerana Perikatan Nasional sebelum ini mendakwa sudah ada calon Perdana Menteri. Katanya mungkin selepas ini langkah seterusnya selepas beliau Ahmad Samsuri angkat sumpah sebagai Ahli Parlimen ialah beliau akan dinobat sebagai Ketua Pembangkang. Jadi kita serah kepada mereka pembangkang untuk buat keputusan itu. Kami tidak risau tetapi semestinya di pihak kerajaan akan berusaha dengan lebih gigih untuk memastikan khidmat kepada rakyat termasuk di Kemaman tidak akan terabai. Ketika ini peranan Ketua Pembangkang digaras oleh Ahli Parlimen Larut Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sebelum ini, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menolak kemungkinan Ahmad Samsuri diangkat sebagai calon Perdana Menteri bagi gabungan itu di masa hadapan. Jelas beliau naib Presiden PAS itu mempunyai kelayakan dan personaliti yang baik. Mengulas selanjut, Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, kemenangan Ahmad Samsuri juga tidak mengubah jumlah sokongan terhadap kerajaan di Parlimen. Beliau menambah kemenangan calon PAS itu dengan majoriti 37,220 undi
berkemungkinan dipengaruhi oleh cara berkempen. Katanya, tetapi kalau dibandingkan jumlah majoriti beliau jauh lebih kecil jika dibandingkan Syahrid Zan, Ahli Parlimen Bangi yang menang dengan majoriti 69,000. Datuk Seri Muhammad Sabu, Ahli Parlimen Kota Raja pula menang dengan majoriti 73,000. Tetapi penting signalnya di sini nampaknya seperti PAS sangat yakin. PAS mengekalkan status quo di Kemaman selepas Ahmad Samsuri menang dengan majoriti 37,220 setelah memperoleh 64,998 undi sekaligus menewaskan calon Barisan Nasional Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang mendapat 27,778 undi. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO memilih cara tersendiri untuk menanggapi dakwaan salah seorang pemimpin bersatu yang mendakwa akan ada peralihan sokongan dari kerajaan kepada pembangkang tidak lama lagi. Menurut Muhammad Puan Zakashi, dia berasa terkejut dengan dakwaan Rizwan Mat Yusof. Kononnya selama 10 ahli parlimen di blok kerajaan akan menyeberang menyokong PN. Langkah itu jika menjadi kenyataan, dianggap bakal menyaksikan jatuhnya kerajaan Malaysia sekali lagi. Dalam keadaan terkejut itulah Muhammad Puan berkata, dia percaya ia boleh berlaku hanya jika kereta terbang yang diilhamkan Muhammad Rizwan satu ketika dulu menjadi kenyataan. Katanya itu dakwaan Muhammad Rizwan memang kejutan, tetapi itu hanya boleh berlaku jika kereta terbang yang dirancang oleh Rizwan semasa menjadi menteri dulu boleh terbang. Politik negara kini menyaksikan peralihan sokongan 5 ahli parlimen bersatu Perikatan Nasional kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia dimulakan oleh ahli parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan yang terbaru membabitkan Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal Bukit Gantang. Ia berlaku ketika PM berulang kali mendakwa mereka dalam perancangan mengambil alih kerajaan seperti yang pernah berlaku membabitkan Bersatu dan segelintir ahli parlimen PKR pada 2020. Perkembangan itu berlangsung ketika Akta Anti Lompat Parti sudah berkuat kuasa dan mencadangkan ada kelompongan yang wujud sehingga boleh dimanipulasi. Untuk rekod, projek kereta terbang dicadangkan Rizwan pada Februari 2019 ketika dia berkhidmat sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dalam kerajaan PH. Katanya prototipe kereta itu sudah ada dan dijangka diperkenalkan kepada orang ramai pada 2019 juga dan didakwanya selamat serta mampu terbang pada altitude rendah. Muhammad Puan bagaimanapun memberi gambaran dia sangat skeptikal terhadap dakwaan Rizwan mengenai peralihan sokongan kepada PN itu. Katanya selagi kereta terbang itu mustahil terbang, maka 10 orang batch pertama itu juga mustahil terbang ke PN. Muhyiddin Yassin menganggap keputusan pilihan raya kecil yang berlangsung di Kemaman menjadi bukti jelas bahawa PAS semakin kuat sekaligus mengukuhkan kedudukan PN. Bekas Perdana Menteri itu menjelaskan undi yang diterima calon PN Ahmad Samsuri Mokhtar meningkat hampir 10,000 undi berbanding apa yang diperoleh mereka dalam PRU ke-15 pada tahun lalu. Kemudian juga Presiden Bersatu menambah keputusan tersebut juga mengesahkan populariti kerajaan perpaduan kian merosot dan didakwanya ditolak orang ramai khususnya Melayu. Katanya buktinya jelas, undi yang diperoleh oleh calon BN dalam PRK ini jauh lebih rendah berbanding undi yang diperoleh semasa PRU ke-15. Ini petanda bahawa penyokong BN sendiri telah beralih arah menyokong PAS. Ahmad Samsuri mempertahankan kerusi Parlimen Kemaman yang diadakan selepas kemenangan calon PN pada PRU ke-15 dibatalkan mahkamah kerana terdapat unsur rasuah dengan mengalahkan calon BN Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan memberitahu parti itu bersedia untuk memikul tanggungjawab lebih besar di peringkat nasional dengan kemenangan Ahmad Samsuri. Kerajaan melalui jurucakapnya Fahmi Fadzil pula sebaliknya menegaskan tidak ada apa-apa berubah melalui kemenangan Ahmad Samsuri. Bahkan Fahmi mengingatkan majoriti besar yang diperoleh Menteri Besar Terengganu itu tidak setanding dengan apa yang dicatatkan beberapa ahli parlimen kerajaan termasuk Syahrizan Johan Bangi dan Muhammad Sabu Kota Raja. Kemudian berkata keputusan PRK Kemaman adalah kesinambungan trend pengundi yang menolak BN apabila bekerjasama dengan PH. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Saifuddin Abdullah mendakwa usaha PN untuk ke Putrajaya sebagai mewakili hasrat rakyat. Dia juga mendakwa ramai rakyat sentiasa bertanya bila pertukaran kerajaan akan berlaku. Katanya soal ke Putrajaya itu memang menjadi hasrat oleh rakyat. Dulu ketika berlaku pertukaran kerajaan, ia berlaku secara senyap-senyap tetapi hari ini pergi ke mana-mana, rakyat bertanya bila lagi. Pada saya keputusan pilihan raya kecil Kemaman itu adalah salah satu suntikan yang penting dalam proses menuju ke Putrajaya. Ahli Parlimen Indra Mahkota berkata demikian ketika ditanya mengenai isi kandungan ucapan Ahli Parlimen Kemaman Ahmad Samsuri Mokhtar selepas diumum memenangi kerusi berkenaan. Menteri Besar Terengganu itu dilaporkan berkata kemenangan PAS menjadi majoriti besar merupakan game changer kepada PM menuju ke Putrajaya. PAS berjaya mengekalkan kemenangan di kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti lebih besar apabila Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS menang. Ahmad Samsuri mengatasi pencabarnya dengan majoriti 37,220 undi berbanding 27,179 undi oleh pemenang sebelum ini, Cik Alias Hamid.
Mengulas selanjut mengenai situasi politik semasa, Saifuddin berkata UMNO perlu kembali ke perjuangan asal mereka. Katanya ini bukan isu resis. Rata-rata orang Melayu dan Bumi Putera risau apabila gabungan politik yang memerintah itu melibatkan sesuatu parti yang berhaluan kiri. Ini mesej yang disampaikan pengundi di Kemaman dan sebelum ini di Kuala Terengganu, orang Melayu tidak mahu UMNO bersekongkol dengan DAP. Oleh yang demikian, saya harap ahli UMNO, pemimpin UMNO berfikir dengan lebih mendalam, menilai semula kerjasama mereka dalam PH. Dalam pada itu, Naib Presiden UMNO yang juga Menteri Besar Pahang, Wan Rusdi Wan Ismail ketika ditemui di Semambu Kuantan memberitahu UMNO aku dengan keputusan dibuat rakyat Kemaman. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.